A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wan Muhammad Afif bin Wan Muhammad Azam dalam siri pengajian kelas sempena musim Perintah Kawalan Pergerakan. Video ini saya tujukan khas kepada pelajar-pelajar tahun 4 yang belajar di sekolah agama atau KAFA di bawah seliaan Jabatan Agama Islam Selangor JAIS. Dalam video kali ini, kita akan berkongsi ilmu tentang tajuk solat sunat duha bagi mata pelajaran Fiqh tahun 4. Saya menggunakan buku ini. Baik, sila buka muka surat 19. Apakah itu solat sunat duha? Solat sunat duha ialah solat sunat yang dilakukan pada waktu duha. Waktu duha ialah 28 minit selepas terbit matahari hingga sebelum masuk waktu zuhur. Sekarang waktu terbit matahari dalam sekitar pukul 7.10 pagi. Waktu terbit matahari juga dikenali sebagai waktu syuruk. Maka waktu duha ialah selepas waktu syuruk, iaitu 28 minit setelah terbitnya matahari. Jika syuruk pukul 7.10 pagi, maka waktu duha bermula 7.38 pagi. Solat sunat duha dilakukan sekurang-kurangnya 2 rakaat dan dilakukan sebanyak-banyaknya sebanyak 8 rakaat. Setiap 2 rakaat hendaklah diakhiri dengan satu salam. Maksudnya, jika kita melakukan solat sunat duha sebanyak 4 rakaat, mesti dilakukan secara 2 rakaat satu salam, 2 rakaat satu salam. Jika kita melakukan solat sunat duha sebanyak 6 rakaat, mesti mempunyai 3 salam. Dan begitu juga jika kita melakukan 8 rakaat, maka hendaklah mempunyai 4 salam. Lafaz niat bagi solat sunat duha ialah usalli sunnatad duha rak'ataini lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku solat sunat duha 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Ini lafaz niat jika kita mendirikan solat sunat duha secara bersendirian. Jika ada sekolah yang atau tempat yang melakukan solat sunat duha secara berjemaah, maka lafaz niatnya seperti begini. Usalli sunnatad duha rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku solat sunat duha 2 rakaat mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Baik, seterusnya kita akan pergi ke rukun solat sunat duha ataupun kaifiat. Pada rakaat pertama, kita niat berserta mengangkat takbiratul ihram. Selepas itu, kita membaca surah Al-Fatihah dan kemudian diikuti surah Asy-Syams atau mana-mana surah lazim yang anda hafal. Seterusnya, kita rukuk berserta tamak-ninah. Maksud tamak ninah ialah kita
berhenti seketika daripada satu-satu rukun. Kemudian i'tidal serta tamak-ninah. Kemudian sujud serta tamak-ninah. Duduk di antara dua sujud serta tamak-ninah dan sujud kedua dan tamak-ninah. Kemudian kita bangun untuk rakaat yang kedua. Setelah kita bangun untuk rakaat yang kedua, kita dikehendaki membaca surah Al-Fatihah, kemudian diikuti dengan surah Ad-Duha atau mana-mana surah lazim yang anda hafal. Selepas itu, kita rukuk serta tamak-ninah, i'tidal serta tamak-ninah, sujud pertama serta tamak-ninah, duduk di antara dua sujud serta tamak-ninah, sujud kedua untuk tamak-ninah. Kemudian kita duduk dan membaca tahiyat akhir. Kemudian salam. Kesemuanya rukun itu kita perlu lakukan secara tertib, iaitu mengikut turutan. Jika kita melakukan rukun tidak mengikut turutan, maka tak sahlah solat kita. Baik. Muka surat 20. Kita akan membacakan doa selepas solat sunat duha. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfirli dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma inna ad-duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jama jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'assaran fayasirhu wa in kana harama fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu wa in kana qariban fasahhilhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika wa ismatika. Rabbi atini ma ataita ibadakas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Seterusnya, kita mempelajari hikmah solat sunat duha. Yang pertama, dikasihi Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita mendirikan solat sunat duha, maka kita dikasihi Allah dan Rasulullah kerana ini merupakan salah satu sunnah Nabi. Yang kedua, kita mendapat pahala. Mendapat pahala kita melakukan amal kebajikan. Yang ketiga, dipermudahkan urusan mendapat rezeki. Apabila kita mendirikan solat sunat duha, kita berdoa kepada Allah secara tak langsung untuk kita murah rezeki. Di sini saya memberi satu galakan kepada anda semua, iaitu kita hendaklah melakukan solat sunat duha apabila berlakunya waktu lapang ke atas diri kita. Jika sekiranya pada waktu tersebut kita sedang belajar di dalam kelas, maka kita utamakan dulu belajar dalam kelas. Tak perlu solat sunat duha. Solat sunat duha kita perlu lakukan pada waktu benar-benar lapang sahaja. Contohnya pada hari Minggu seperti Sabtu dan Ahad. Jika terdapat urusan yang lebih penting untuk kita selesaikan, maka kita hendaklah selesaikan terlebih dahulu urusan tersebut. Seperti contoh peperiksaan, pengajian dalam kelas, guru sedang mengajar dan seumpamanya.
Demikianlah tadi sedikit tentang solat sunat duha. Sekian, wabillahi wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.